Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ni kita kelas bersama geng Palung 7. Okay, hari ni baru jumpa teacher kan? Okay, nama teacher Mastura daripada SMK Loy Barat. Teacher sama-sama dengan Cikgu Zizi dalam panitia daerah dan juga geng Sambung Master dulu. So teacher bantu sebab teacher PDPR kat rumah. So teacher boleh bantu untuk geng yang PDPR. Okay, so untuk hari ni kita nak recall balik kejuruteraan genetik untuk kita jawab soalan esei. Okay, untuk bab-bab yang tingkatan 5, okay, bab-bab yang tingkatan 5 daripada bab ekosistem, kelestarian alam sekitar, biodiversity dan teknologi genetik ni selalu menjadi soalan esei wajib bahagian C. Kenapa teacher mengandaikan macam tu? Sebab dia topik yang boleh dijadikan soalan terbuka. Soalan terbuka, dan bila dia soalan terbuka, dia punya aras pengujian untuk pembinaan soalan tu aras yang tinggi. Okay. Kemahiran berfikir aras tinggi, dan soalan dia soalan yang mengaplikasi. Okay, dia menganalisis dan kamu memberi cadangan kepada masalah-masalah yang dikemukakan. So dia akan bagi sebagai seorang pelajar, apakah langkah-langkah yang boleh kamu cadangkan untuk apa? Tengok pada stem soalan. Ataupun ada latihan yang teacher bagi sebelum tu. Okay. Adakah tindakan yang diambil untuk pengurus taman wajar bincangkan. So dia wajaran. Okay. So kita tengok pada bab ni kejuruteraan genetik. Okay, kita recall balik apa itu kejuruteraan genetik. Dia merupakan satu teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma. Okay, bila dia ubah suai, maka dia akan membentuk kombinasi gen yang baru. Okay. Bila dia ubah suai genetik, maksudnya kombinasi gen pada organisma yang baru tu dah berbezalah daripada yang asal. So nama teknologi dia adalah teknologi DNA recombinant. Okay. Yang mana dia memindahkan segmen DNA, satu segmen yang diperlukan, okay, daripada satu organisma ke dalam organisma yang lain. So bila dia pindahkan segmen DNA ni ke dalam organisma lain, okay, ke dalam DNA organisma lain, so dia menghasilkan, kita panggil teknologi DNA recombinant tu, dia dapat membina semula DNA atau genom yang lengkap. Kalau ni adalah plasmid untuk satu jenis bakteria ni, okay, agrobacteria. So DNA yang dikehendaki satu segmen tu satu bahagian, dipindah masuk dalam plasmid bakteria. Okay. So dia menjadi plasmid yang recombinant. Plasmid yang recombinant tu diperkenalkan, okay, atau kan diinjak masuk ke dalam tumbuhan, sel tumbuhan. Okay, satu pokok ni. So pokok ni mempunyai DNA yang asing.
Pokok ni mengalami teknologi DNA recombinant. Okey, definisi genom. Genom dia merupakan DNA lengkap, satu map, peta lengkap DNA bagi sesuatu organisma. Katakanlah dia nak genom manusia, lengkaplah kita punya set DNA kita. Merangkumi semua gen organisma tersebut. Genom ni dia mengandungi semua maklumat bagi organisma tersebut supaya dapat membina semua jenis protein, dan dapat menjalankan proses kehidupan organisma tersebut. Maksudnya kalau kita belajar masa tingkatan 4, bagaimana daripada tiga kodon ni membentuk satu amino acid. So kalau kita dapat mapkan untuk satu bakteria, set genom pada bakteria tu, so kita dapat tahu susunan genetik yang mana menghasilkan asid amino yang mana. So susunan genom ni dia mappingkan semua urutan nukleotida yang terdapat dalam kromosom. So kromosom kita lah organisma, bila kita rungkaikan kita punya kromosom, kita ada protein histon yang mengikat rantai DNA. Bila kita buka rantai DNA semua, rantai DNA kan terdiri daripada nukleotida yang ada gula pentosa, fosfat dan juga nitrogen, base bernitrogen. So base bernitrogen ni ada 4 jenis. A, T, C, G. So dia mapping ni susunan ni yang kat sini. 3 susunan ni kita panggil satu kodon. Satu kodon ni akan memberi kita panggil kod untuk satu jenis amino acid. So dalam buku teks kamu dah ada contoh-contoh organisma yang terubah suai genetik. GMO bermaksud Genetic Modification Organism. Kita sebut organisma. Yang mana organisma ini dalam DNA dia ada DNA recombinant. Organisma yang mempunyai DNA recombinant ni juga dikenali sebagai organisma transgenik. Samalah maksud. Organisma transgenik dengan GMO tu sama maksud. Contoh yang diberi, lembu. Lembu ni disuntik dengan DNA recombinant supaya dia dapat menghasilkan susu yang tidak mengandungi B-lactoglobulin, sejenis protein yang boleh menyebabkan alergi kepada kanak-kanak. Maksudnya susu yang biasa, susu yang normal dapat daripada lembu tu mengandungi protein ni. Tapi sesetengah kanak-kanak dia alergik kepada beta-lactoglobulin. So apa yang company Cerdas Lady, company susu ni menggunakan teknologi DNA recombinant, disuntik masuk dalam lembu supaya susu yang dihasilkan tidak mengandungi protein ni. So dia bolehlah jual pelbagai jenis susu. Susu yang tak ada memberi kesan alergik kepada kanak-kanak. Ni gambar kambing tertutup dah. Kambing ni disuntik dengan gen manusia yang mengkodkan faktor pembekuan darah. Maksudnya
DNA rekombinan yang disuntik datang daripada manusia. Okey. Hanya sebahagian saja, bukan gen manusia sepenuhnya, hanya sebahagian segmen sahaja yang khusus untuk mengkodkan faktor pembekuan darah. Okay. So, bila dia suntik kepada kambing, kambing hasilkan susu. Okay. Protein yang terlibat dalam faktor pembekuan darah, faktor tersebut tu ditulinkan dan digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Okey, pesakit hemofilia ni dia punya darah tak boleh nak membeku. So disuntik dengan faktor hasil DNA rekombinan ni supaya pesakit tu darah dia dapat membeku. Okey, so far ada soalan? Tak ada. Tak ada, teacher. Okey. Okay. Okay, so kita tengok pada makanan yang terubah suai genetik. Tadi GMO, organisma yang terubah suai. So kalau untuk makanan kita panggil GMF, Genetical Modified Food. Okay. So yang mana makanan-makanan ini mempunyai DNA daripada spesies tumbuhan ataupun haiwan yang lain. Okay. Ciri-ciri makanan yang mempunyai DNA rekombinan ni, okay, dia kenapa saintis ubah suai makanan tersebut? Mesti nak kebaikan dia supaya dia rintang kepada herbisid. Herbisid ni apa kita panggil? Perosak daripada nak kata rumpai. Hilang perkataan rumpai. Rintang kepada penyakit-penyakit yang menyebabkan hasil pertanian tu jadi sikit. Kalau kita jadi petani mestilah kita nak dapatkan hasil yang banyak. Okey? Dan digunakan untuk dalam bidang perubatan, macam contohnya susu yang dihasilkan tadi oleh kambing tadi tu, ada faktor pembekuan darah. Toleransi terhadap logam berat. Toleransi maksudnya dia pokok tu tahan dengan keadaan tanah yang mengandungi banyak logam berat. Sebab tanah sekarang banyak tercemar dengan logam berat. Okey. Yang terakhir sekali adalah rintang terhadap serangan serangga perosak supaya dapat menghasilkan lebih banyak apa? Dapat menghasilkan lebih banyak hasil tanaman lah. Okey. So kat sini diberi daripada buku teks kamu juga kebaikan GMF dan juga keburukan GMF. Okey, kebaikan dia ialah dapat mengatasi masalah bekalan makanan dunia. Okey, melalui penghasilan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. So kalau konsepnya makanan tu makanan ruji kepada sesuatu negara, sekiranya dia buat dalam teknologi GMF ni, dapatlah hasil dalam kuantiti yang banyak. So masalah kekurangan makanan tu dapat diatasi. Kos penghasilan makanan akan menjadi lebih rendah. Okey, kos ni dia melibatkan konsep
bila makanan tu lebih banyak, okay, lebih banyak dihasilkan dan juga tak rosak. Okay, so kos penghasilan akan menjadi lebih rendah. Tapi keburukannya yang tak ada kat sini adalah kos penyelidikan. Okay, kos nak mula-mula nak kaji, so kos penyelidikan untuk menghasilkan GMF tu tinggi. Itu keburukan dia. Meningkatkan kandungan nutrisi tanaman sebab kita dapat elakkan daripada dahan daya rintang penyakit untuk tanaman tu jadi tinggi. So nutrisi pada tanaman dapat dikekalkan. Okay. Mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan. Sebab dia ada daya tahan kepada serangan serangga. Mengurangkan penggunaan pestisid. Pestisid ni racun serangga. Tadi teacher silap, herbisid tu sebenarnya racun rumpai. Okay, hasil yang banyak, okay, bila dapat hasil yang banyak kat sini, so menyebabkan harga makanan lebih murah dan mudah didapati. Okay, keburukan dia bila ramai petani menanam GMF, spesies asal akan jadi terancam dan boleh menyebabkan kepupusan. Sebab bila dah jadi petani ni, bila kita nak tanam, kita memang akan fikir untung. Okay, spesies mula jadi mungkin menyebabkan hasilnya sedikit ataupun buah yang kecil. So petani tak nak tanam. Bila petani tak nak tanam, makin lama dalam tempoh masa yang panjang, spesies asal semula jadi tu akan terancam. Okey. Kemungkinan kecil, okay, ni saintis dia punya cadangan bahawa gen yang dimasukkan ke dalam GMF mungkin dapat dipindahkan kepada manusia. Okey. Contohnya gen rintang antibiotik. Maksudnya gen itu dipindahkan masuk ke dalam, katalah tanam pokok carrot. Gen rintang antibiotik. Maksudnya pokok carrot tu mempunyai ketahanan. Tapi bila kita makan, so gen itu dipindahkan masuk kepada manusia menyebabkan manusia tu semakin rintang kepada antibiotik. So kesihatan manusia mungkin terjejas kerana kandungan genetik manusia mungkin terjejas. Ni masih dalam penyelidikan. Apa kesan GMF kepada genetik manusia? Okay, benda ni masih lagi dikaji. Okay, ini adalah contoh yang melibatkan GMF. Okay, Bt gen. Bt gen ni gen daripada bakteria, Bacillus thuringiensis, dimasukkan dalam gen jagung. Okey. Supaya dapat meningkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Okey, maksudnya pokok jagung ni gemarlah dimakan oleh ulat ni. Inilah ulat yang serangga perosak kepada pokok jagung. Okey. Maksudnya bakteria, gen bakteria, okay, disuntik masuk ke dalam pokok jagung supaya bila ulat ni dia makan daun ataupun dia makan jagung pada tanaman ladang ni, so dia akan makan sekali protein yang dihasilkan oleh Bt gen ni. So, protein tersebut boleh merosakkan sel yang terdapat pada ulat ni.
So ulat pun mati. Pokok jagung akan jadi selamatlah daripada serangan serangga. Okey, super salmon. Ini salmon saiz biasa. Ini kita panggil super salmon. Super salmon ikan salmon yang telah disuntik hormon pertumbuhan. Gen hormon pertumbuhan ni saintis dapatkan daripada sejenis ikan salmon juga. Ikan salmon Chinook. Okay, ikan salmon Chinook ni kecil. So, ikan salmon di Atlantik, daripada lautan Atlantik ni banyaklah digunakan ataupun ditangkap oleh orang dekat US dan Kanada. So, apa yang saintis buat, dia suntikkan hormon pertumbuhan dalam ikan salmon Atlantik supaya dia dapat membesar dengan cepat. So kita panggil super salmon. Sebab ikan salmon kan kat sana dah macam, dah memang makanan ruji dia kan. So ikan tu jadi lebih besar dan dia diluluskan oleh FDA untuk selamat dimakan. Okay. Ni kentang. Kentang pada di Eropah, di kawasan Eropah, kawasan US, dia merupakan makanan ruji. Cuma pokok kentang sangat sensitif kepada suhu yang rendah dan kejadian frost. So pada musim sejuk, pokok kentang dia akan ditutupi oleh frost dan dia menyebabkan kentang jadi macam ni. Okay? Dia ada kawat hitam-hitam yang tak boleh nak dimakan lah. So ubi tu jadi rosak. So apa yang dibuat, saintis dapatkan gen yang tolerance, yang tahan kepada keadaan beku daripada satu jenis tumbuhan ni dan disuntik masuk ke dalam pokok kentang. So hasilnya, kentang yang tak ada kejadian frost ni. Hitam-hitam ni. So membolehkan ubi kentang tumbuh dengan baik di kawasan iklim sejuk. So kentang yang terhasil tu taklah rosak dan boleh dimakan. Okay. Ini adalah penghasilan, ini dalam perubatan. Maksudnya penghasilan insulin, penghasilan vaksin, faktor pembekuan darah dan faktor pertumbuhan. Okey, keempat-empat produk perubatan ini dihasilkan menggunakan kejuruteraan genetik. Yang mana insulin yang diperoleh daripada kejuruteraan genetik, insulin ni selalunya diambil daripada gen lembu. Gen daripada lembu, gen yang menghasilkan insulin disuntik masuk dalam bakteria. Kenapa diguna bakteria? Sebab bakteria dapat membiak dalam masa yang singkat untuk menghasilkan banyak-banyak insulin. So insulin tu akan diekstrak, so boleh dijual dan digunakan dalam rawatan pesakit kencing manis. Ini dia bagi contoh human insulin. Maksudnya selain pada lembu, boleh juga dapat daripada manusia. Penghasilan insulin. Okey.
DNA is a restriction enzyme such as EcoR1. The enzyme has a precise shape that allows it to run along the groove of the double helix, scanning, in the case of EcoR1, for the base letter sequence GAATTC. The enzyme then cuts the plasmid at this specific point, allowing a new piece of DNA to be inserted. When it cuts, EcoR1 leaves a sticky end. This helps the new gene to attach. The joins are then stitched together by another enzyme called DNA ligase. The genetically engineered bacteria is grown in a culture medium. Very quickly, large numbers of the bacteria can be produced, each with a copy of the inserted gene. The bacteria duly manufacture whatever protein the gene codes for, and so the desired product is made. Okey, dengar suara teacher. Video tu dia nak menunjukkan tentang bagaimana penggunaan bakteria digunakan dalam penghasilan yang teacher cakap tadi, insulin, vaksin, faktor pembekuan darah. Bagaimana kita gunakan bakteria sebagai tapak untuk hasilkan banyak-banyak. Okay. So, okey, apa yang dia buat ialah dia gunakan bakteria punya DNA, ni plasmid. So dia potong bahagian mana yang diperlukan guna enzim ligase. Okey, bila dia dah potong, dia nak insert masuk segmen DNA yang diperlukan. Okey. Kemudian dia akan masukkan segmen yang baru, segmen yang diperlukan oleh saintis, segmen yang mengkodkan penghasilan protein yang dikehendaki. Okay, kalau protein tu nak menghasilkan faktor pembekuan darah, itulah segmennya. Kemudian dia dicantum balik hujung-hujung tu dengan enzim ligase. So benda tu berlaku dalam bakteria. So bakteria akan membiak dengan banyak dalam masa yang singkat. So banyaklah bakteria yang dihasilkan dan bakteria itu akan menghasilkan protein yang dikehendaki oleh saintis. Kemudian saintis akan ekstrak dan bolehlah dibotolkan ke, dikilangkan ke. So ni punya yang dalam daripada buku teks kamu kan. Bagaimana gen insulin daripada DNA manusia dipotong dengan enzim perbatasan. Okey. Kemudian dimasukkan pada plasmid bakteria. Pencantuman kat sini, teacher tadi tersilap sebut dalam video tadi. Pencantuman tu dia menggunakan enzim ligase. Bila dah cantum, dah masukkan gen insulin manusia, dia akan masukkan semula dalam bakteria, sel bakteria. So sel bakteria ni dah jadi GMO lah. Bakteria transgenik ataupun organisma yang terubah suai genetik. So bakteria ni akan membiak dengan banyaknya dan menghasilkan insulin dalam selnya. So barulah insulin dapat diekstrak daripada bakteria dan ditulinkan. So kebanyakan produk rawatan perubatan ni memang menggunakan teknologi DNA recombinant lah. Termasuklah vaksin yang sekarang ni. Okey, saya rasa itu saja. Habis dah. Inilah latihan daripada buku teks. Okay, kita nak masuk pada soalan. Okey tak? Laju sangat ke teacher cakap? Okey je, tak laju pun. Okey. Kita ada setengah jam lagi. Okey, ni soalannya.
Okey. Masing-masing dah ada kan soalan ni? Dalam modul ada teacher? Ada dalam modul. Cuba cari muka surat, tak ada muka surat. Okey, jap. Cuba buka. Okey, buka dalam modul. So kita nak tengok soalannya, dia bagi statement kat sini. Tanaman yang terubah suai secara genetik. Okey. Dia bagi GMC. GMC tu, C tu stand for crop. Okey. Adalah tanaman yang mempunyai DNA ataupun gen yang terubah suai melalui teknologi kejuruteraan genetik. Gen mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki daripada organisma lain dimasukkan dalam DNA tanaman tersebut. Makanan yang terhasil daripada GMC dikenali sebagai GMF. GMF ni food. Tadilah yang banyak-banyak teacher terangkan. So, dia nak bincangkan kesan baik dan kesan buruk GMF. Kesan baik dan kesan buruk GMF. So 10 markah, mestilah kamu boleh membincangkan kedua-dua. Kalau kamu letak 10 buruk, okay, tulis 10 buruk, kamu hanya dapat 9 markah max. Okay. Sekurang-kurangnya dia mesti adalah 5-5 ataupun 6-4. Tapi mesti ada dua-dua lah. Kesan baik dan kesan buruk. Okey. Penulisan esei, teacher selalu pesan, tapi masih yang kalau sekolah teacher lah kan, nak murid teacher ni dia masih buat lagi. Teacher pesan 1 point tulis dalam 1 ayat, letak titik. Poin yang kedua, tulis dalam 1 ayat, letak titik. Tak payah sambung tepi sini. Tak payah buat perenggan. Sebab bila kamu buat perenggan, kamu akan terdorong untuk jawab macam karangan bahasa Melayu. Kamu akan tambah selain itu, tambah apa? Ada wacana apa semua. So, apa yang kamu buat ialah, okey, kesan baik GMF ialah terus nyatakan. So, kita tengok pada okey. Daripada yang kita dah tengok tadi, daripada buku teks tadi, macam mana kita nak buat ayat dalam jawapan esei. Oh, sangat. Okay. So, untuk kita nak ubah suai daripada nota kepada bentuk jawapan. Okay. Macam mana kita nak buat? Kita tengok nombor 1. Mengatasi masalah bekalan makanan dunia melalui hasil tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Daripada nota ni sebenarnya dapat 2 jawapan markah dah sebenarnya. Okey. Terus buat. Okey, kalau kamu nak terus buat GMF pun dah understood. Dah faham dah GMF tu apa. GMF yang dihasilkan berkualiti tinggi. Sudah ada markah kat situ. Okey, dia dah berkualiti tinggi.
Kenapa dia berkualiti tinggi? Okay, berkualiti tinggi tu dari segi dari segi dia punya kandungan nutrisi meningkat. Dari segi mungkin saiz ataupun rasa ataupun nilai komersial dia ditingkatkan. Sebab bila petani tanam mestilah nak hasilkan buah yang besar, boleh jual mahal, rasa yang lebih sedap. Okay. So itu boleh jadi poin yang kedua. GMF yang dihasilkan berkualiti tinggi. Okay. GMF yang dihasilkan mempunyai nutrisi. Nutrisi ni sama ada nutrisi ataupun rasa ataupun saiz yang lebih baik. Okay. Bila dia lebih baik, dia mempunyai kualiti yang tinggi. Okay, boleh juga buat penghasilan GMF dapat mengatasi masalah bekalan makanan ataupun dalam bahasa ayat yang lain ialah bukan food shortage kekurangan kekurangan bekalan makanan dengan masalah bekalan makanan negara. Okay. Kos penghasilan menjadi lebih rendah pun boleh mengurangkan masalah serangan penyakit. Okay. Dan tujuan GMF yang utama ni ialah nak meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Daya tahan terhadap penyakit, daya tahan kepada cuaca, supaya tanaman tu tumbuh dengan lebih cepat, hasil yang lagi banyak. Okay, tahan kepada makhluk perosak. Semua tu boleh jadi kebaikan. Okay, so tugas kamu hari ni untuk jawab soalan esei ni. Kalau keburukan pula, okay, kamu boleh juga buat pada poin yang bawah. So buat ayat-ayat pendek macam ni pun dah cukup untuk dalam biologi. Tak payah buat ayat panjang-panjang. Merugikan masa dan boleh mendorong kepada kesalahan isi. Sebab dalam bio dia nak isi saja. Dia bukan nak penerangan yang banyak-banyak. So untuk keburukan. Keburukan boleh je taib teacher yang taib kamu tulis keburukan. GMF. Okay, so nombor 1 spesies semula jadi akan terancam. Okey, poin yang kedua tadi, okey, ni sebab dia sikit, sebenarnya ada lagi keburukan-keburukan yang lain. Okey, bila penggunaan tumbuhan yang GMC ni, okay, tanaman yang GMC tu, selain daripada daya rintang antibiotik ni kepada manusia, dia juga boleh menyebabkan daya rintang kepada herbicide, kepada rumpai. Okay, maksudnya bila tumbuhan tu merupakan GMC, okay, tanaman yang dihasilkan tu, gen tu dapat dipindahkan kepada rumpai
yang terdapat di keliling dia, dan rumpai tu lama-lama akan menjadi lebih tahan kepada racun. So rumpai menjadi lebih kuat, menghasilkan super rumpai. Okay. So selain tu apa lagi? Teacher pergi mana ni? Okay, spesies akan terancam. Yang kedua, gen dari GMC. Okay, GMC ada dalam segmen soalan kan? GMC berkemungkinan dipindahkan ke rumpai dan menghasilkan rumpai yang mempunyai daya rintang yang kuat. Nama lain adalah super rumpai ataupun bahasa Inggeris dia super weed. Okey. Apa lagi keburukan dia? Kalau satu ladang tu datang daripada tanaman GMC yang sama, okay, semua, nak kata semua tanaman GMC tu, okay, katalah dalam 1 ekar tu, semua sama. Konsep dia hampir sama dengan konsep pengklonan. So keburukan pengklonan boleh digunakan sebagai keburukan GMF ni. Walaupun dia mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi, tapi semua tanaman itu mempunyai daya tahan ataupun kita panggil rintang yang sama. Dia mempunyai daya rintang yang sama kepada sesuatu penyakit. Okay. So apa lagi keburukan yang kalau konsep pengklonan tu? Okay, maksudnya bila dia mempunyai daya rintang yang sama, jika terdapat penyakit yang baru, so ada kemungkinan lah, okay, ada kemungkinan jika terdapat penyakit yang baru dan GMC tu, seluruh tanaman tu nanti senang baik, berkemungkinan musnah kerana kekurangan daya tahan penyakit. Konsep dia yang asal memang saintis buat supaya dia mempunyai daya tahan yang tinggi. Okay, dia berkualiti tinggi tu sebab dia mempunyai daya tahan daya tahan yang tinggi, meningkatkan daya tahan penyakit. Tapi penyakit-penyakit yang hanya diketahui oleh saintis pada masa itu. Tapi bila dia dah berada dalam ekosistem semula jadi, dia mungkin ada penyakit-penyakit yang baru yang berkemungkinan menyebabkan pokok-pokok yang ditanam tu akan rosak sebab tak tahan. Dengan serangga ke, dengan penyakit ke. Okay, apa lagi? Okay, kamu boleh huraikan daripada atas ni. Okay, nanti hantar kat teacher. Okay, boleh hantar kat teacher. Sekejap.
hantar ke Telegram teacher. Nombor telefon sendiri pun teacher lupa dah. Okay, teacher tulis nombor phone teacher kat chat. Lepas tu esok kita bincang penandaan dia. Penandaan pada soalan ni. Okey. Geng asrama nanti hantar dalam kereta. Nanti teacher tandakan. Okey. Okey. Okey, teacher rasa itu saja untuk hari ni. Ada masa 10 minit untuk kamu karang untuk soalan ni. Boleh? Boleh semua? Okey, bagus. Anak cikgu Zizi ni rajin ni. Okey, itu saja untuk hari ni.